Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita sekarang berada di makam kompleks pemakaman Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai ni adalah pemimpin perang Paderi yang akan saya ceritakan sebentar lagi secara ringkas, yang satu-satunya yang meninggal dunia di luar Indonesia. Dan Tuanku Tambusai ni berasal daripada daerah Dalu-Dalu. Dalu-Dalu sekarang ni terletak di Rokan Hulu. Rokan Hulu ni terletak dalam Provinsi Riau. Jadi beliau lahir 1784, bukan 1874, 1784, dan meninggal dunia 1882, usia ni 98 tahun. Baik, nama tuanku, gelar tuanku dan Tambusai itu adalah, tuanku tu merujuk kepada dalam konteks masyarakat adat di Minangkabau. Tuanku tu adalah untuk pemimpin agama. Manakala Tambusai itu adalah nama daerah beliau dilahirkan, iaitu Tambusai. Walaupun dilahirkan di kampung Dalu-Dalu, tapi daerahnya itu adalah daerah Tambusai. Baik, sedikit tentang sedutan Perang Paderi. Perang Paderi ini adalah, secara umumnya, adalah perang saudara antara kaum pembaharu awalnya dengan kaum adat untuk memurnikan adat daripada masa tu masih lagi sabung ayam, berjudi dan sebagainya. Kemudiannya diadu domba oleh Belanda. Jadi bila diadu domba oleh Belanda tu, masyarakat adat dengan masyarakat kaum pembaharu ni boleh bergabung dan menolak Belanda. Baik, Perang Paderi ni bermula 1802 apabila pulangnya 3 orang serangkai, Haji Miskin, Haji Piobang dengan Haji Semanik. Saya kira mungkin rombongan kita sebelum ni ada pergi tak Haji Miskin? Ke rombongan lain? Ada, Banyak Haji sangat Miskin. rombongan. Pergi Haji Miskin. Pesantren. Yang ke dalam sikit tu kan? Pesantren. Baik, Haji Miskin ni adalah yang pertama pulang. Mereka ni 3 orang. Kemudian mereka ni mula menyampaikan fahaman pembaharuan dan disambut oleh Tuanku Nan Renceh. Ustaz Nasir sering sebut nama Tuanku Nan Renceh ni. Kemudian bergabung membentuk Harimau Nan Senapan sehinggalah berlakunya meletus perang pertama 1803. Berakhir bila? Berakhir 1838. Di mana kubu pertahanan terakhir kaum Paderi, iaitu di Bonjol. Imam Bonjol ditangkap, dibuang negeri ke Manado. Sekarang ni makam Tuanku Imam Bonjol masih ada lagi di Manado. Manakala benteng terakhir Belanda ingat selepas runtuhnya Bonjol, pertahanan terkuat, kubu pertahanan terkuat kaum Paderi ni, maka kaum Paderi telah musnah. Tapi rupanya ada seorang lagi yang berkubu di Dalu-Dalu. Itulah Tuanku Tambusai. Dan Tuanku Tambusai ni diberikan tawaran untuk berunding, untuk diberikan keselamatan, bahkan akan dilantik sebagai Regent. Regent tu macam pegawai daerah bagi Rokan Hulu. Tapi dia berkeras sehingga kan Belanda menyebutkan bahawa Tuanku Tambusai ni the Tiger of Rokan Hulu, harimau Rokan Hulu. Dan beliau mengambil keputusan untuk meneruskan perang berkenaan sehinggalah diburu oleh Belanda dan terus berhijrah ke Negeri Sembilan. Dan usianya panjang, 1838 berakhir Perang Paderi, 1882 baru dia meninggal. Dan menurut Wan Muhammad Saghir daripada Khazanah Fataniyah, yang paling banyak mengumpul kitab-kitab manuskrip bahasa kuning ni, dalam satu makalah beliau dia menyebutkan bahawa dia tak ada data, tapi dia cuma membuat spekulasi dan andaian. Dia kata mungkin juga perjuangan kemerdekaan menentang British di Negeri Sembilan ataupun di Tanah Melayu ni turut disahamkan oleh Tuanku Tambusai ni. Tapi tak banyak penceritaan atau rujukan tentang beliau di sini. Cuma paling banyaknya adalah rujukan tentang beliau di sana. Nama Tuanku Tambusai ni nama gelar. Sebab dalam masyarakat di Sumatera Barat tu, kecil bernama, besar bergelar. Kecil nama dia adalah, ketika nama dia kecil adalah Muhammad Saleh. Kemudiannya digelar sebagai Faqih Saleh kerana dah belajar agama dengan Tuanku Imam Bonjol, dah belajar agama dengan banyak ulama-ulama pembaharu. Kemudian dihantar ke Mekah. Bila balik ke Mekah, diberi nama Faqih Saleh. Kemudiannya bila dah besar, diberikan pula gelaran adat Tuanku Tambusai. Jadi Tuanku Tambusai ni adalah pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan nasional tu maknanya pemerintah Indonesia mengiktiraf. Maknanya bukanlah pahlawan yang dianggap sebagai kiri, tapi pahlawan yang mainstream, arus perdana di Indonesia. Bahkan saya punya pandangan ni, bangunan ni dibina menurut reka bentuk bangunan tradisional Rokan, masyarakat Riau. Dan saya takkan kerajaan Negeri Sembilan nak bina. Tak mungkin, kalau kerajaan Negeri Sembilan bina mesti dah mengikut seni bina sini kan. Jadi saya percaya kerana ni
simbol logo Garuda ni menunjukkan bahawa kerajaan Indonesia mengiktiraf tokoh pemimpin Perang Paderi yang satu-satunya meninggal dunia di luar Indonesia. Perang Paderi ni panjang 1803 hingga 1838. Kalau nak cerita kronologi itu mungkin ambil masa lah. Tapi saya nak cerita secara umumnya lah. 1802 mereka 3 orang ni balik di Pandai Sike, kemudiannya di Tanah Datar, kemudiannya di Payakumbuh, kemudian bergabung dengan 5 orang yang kemudian membentuk Harimau Nan Selapan. Dan permulaan pertama perang tu adalah apa? Tuanku Pasaman menyerang Istana Pagaruyung. Dia perang saudara kerana menurut ulama pembaharu, mereka ni aliran keras, aliran sokol Wahabi dan juga Salafi yang keras lah, daripada jalur yang keras, sehingga kan menganggap bahawa mereka yang tak bersama dengan pembaharuan ni adalah yang boleh dibunuh. Jadi perang tu panjang. Istana Pagaruyung dibakar kali pertama dalam Perang Paderi. Dibakar kali pertama oleh pemimpin-pemimpin kaum pembaharuan ni, sehinggalah Kesultanan Pagaruyung ataupun yang di-Pertuan Pagaruyung meminta bantuan daripada Belanda. Dan mulalah Belanda campur tangan. Dan bila Belanda campur tangan tu, ada perjanjian. Perjanjian tu ditandatangan oleh Yang Tuan Pagaruyung. Dan daripada situlah Belanda menganggap bahawa Pagaruyung telah berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Belanda. Itu yang menyebabkan kaum adat dengan kaum agama mulai sedar bahawa tindakan mereka tu telah pun menyebabkan keuntungan kepada Belanda. Dan di akhir-akhir perjuangan tu, kaum adat dengan kaum agama bergabung dan melawan Belanda. Tapi tentu sekali tak menang lah kan, dengan kekuatan angkatan tentera Belanda yang kekuatan moden tu. Jadi saya pun pertama kali sampai ke sini dan saya teruja juga. Sana Pondok Rasah rupanya. Pondok Rasah ni tuan-tuan cukup masyhur sebagai pondok-pondok antara pondok yang tertua, bukan tertua lah, tapi pondok yang paling banyak tarikat memang hebat lah kat sini. Saya dengar baca banyak kali tentang Pondok Rasah ni, sebab saya ingat Seremban ni dah bandar, mana kampungnya tak tahu saya. Tapi dia sebut Kampung Rasah, Kampung Pondok Rasah dalam tulisan tu. Tapi bila sampai ke Rasah lalu jalan yang kita selalu je lah. Ni pun tak pernah lalu sini ya. Itulah Pondok Rasah. Pondok Rasah ni masyhur kalau dalam masyarakat setempatnya lah. Bawah tadi. Ya. Bawah tadi. Tarikat apa dia tulis? Tarikat Ahmadiyah. Tarikat Ahmadiyah. Sekarang ni ada lagi tak? Masih lagi sedikit. Sebab nampak terjaga, kemas. Ini rakyat Indonesia tahu ke Tuanku Tembus Saya dikurungkan di sini? Beberapa yang membaca akan tahulah. Sebab dalam blog-blog dalam tu ada. Sebab dia diiktiraf sebagai tokoh nasional. Pahlawan nasional ni maknanya adalah kerajaan Indonesia memberikan pengiktirafan tertinggi. Pahlawan nasional tak ramai. Saya kira mungkin adalah hanya 50 orang sahaja yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Jadi salah seorangnya adalah beliau lah. Mana rakyat Indonesia dia datang sini lah menziarahi. Ada, saya tengok dalam blog-blog ada beberapa orang daripada Rokan Hulu yang datang menziarahi kat sini. Yang tahu je lah. Dan agak tersorok. Bukan agak tersorok, memang tersorok. Hutan di tengah kota. Hutan Rasah. Wallahualam, kalau ada nak tanya tuan boleh. Yang selebih ni Makam siapa Ustaz? Saya tak pasti makam siapa. saudara mara dia tu. Mungkin makam daripada kaum keluarga, anak-anak tuan guru Pondok Rasah ni kot. Sebab nampaknya masih lagi dalam kawasan kampung Pondok Rasah. Siri-siri kuliah dia sampai kita follow up dengan jejak-jejak makam pula. Ustaz Nasir memang antara yang expert lah dalam memahami tentang sejarah Perang Paderi ni. Perang saudara dekat alam Melayu tak banyak. Antaranya Perang Diponegoro. Perang saudara antara sama-sama satu suku, satu etnis, berbeza aliran dan tafsiran agama. Salah satunya adalah di Minangkabau ni lah, iaitu Perang Paderi. Itu cukup panjang, 1803-1838, 35 tahun. Tapi perang dia bukanlah setiap hari. Cuma perang dia tu tak berhenti, bara dia tu tak berhenti. Mungkin surut 6 bulan. Dia ada kronologinya. Berlaku balik dan sebagainya. Allah Ta'ala Adam saja. Saya
Ustaz yang telah bersama kami dan sedikit sebanyak memberikan sedikit info-info. Jadi sebagai tanda hati kenang-kenang tolak ikhlas kepada yang bagi Al-Fadhil Ustaz, kita persilakan yang bagi Datuk Zarul untuk menyampaikan sedikit sumbangan tanda hati daripada kami semua, insyaAllah. Semoga kita dapat bertemu lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Sambil ditemani hujan gerimis ni. Sendayan. Saya tak dapat ikut ke Senayan. Saya kena bersiap esok ke Turki. Turki pagi. Malam mau balik Indonesia ke Turki pula. Tak cukup lagi nak apa re-energize dia.